Dan sebelum itu, video-video cikgu ini sebenarnya video-video kelas cikgu akan upload dalam YouTube. Siapa dah pernah pergi tengok dekat YouTube? Ada tak? Dah pernah pergi tengok kat YouTube? Judgment dah Okey, yang lain-lain? Okey, Nisrina, bagus. Okey, so kalau kepada mana-mana pelajar yang belum tengok lagi, boleh tengok. Okey, kamu just pergi ke YouTube, okey, type nama cikgu iaitu Cikgu Rafi. Kemudian nanti akan ada logo, logo Cikgu Rafi tu, dan kat situ ada playlist. Okey, playlist tu iaitu berkaitan dengan kamu carilah sejarah tingkatan 1. So bila kamu klik playlist sejarah tingkatan 1 akan keluar senarai video-video sejarah tingkatan 1. Kamu cari sejarah tingkatan 1 2022 yang terbaru. So 2022 nanti kamu tengok okey, adalah nanti video-video kelas kita yang telah kita buat hari tu. So cikgu uploadkan. Jadi kamu boleh tengok. Dan the best part is kalau kamu rasa macam saya tak tahulah nanti bila cikgu keluarkan video terbaru ni kan. Kamu boleh apa? Boleh subscribe. Boleh subscribe, like and share. Macam YouTuber pula. Okey, subscribe, like and share supaya apa? Bila kamu subscribe nanti, bila cikgu upload je video baru, kamu dapat notification. Oh, Cikgu Rafi dah upload video baru. Video kelas. Jadi kamu boleh tengok. Jadi itu kelebihan kelas kita. So ada video kelas. Cuma cikgu bercakap betul-betul Cuma dia berbeza. Ada sikit perbezaan. So part awal-awal tu memang tak ada lah. Yang bila kita start belajar baru dia ada. Jadi rugi kalau kamu tak masuk kelas yang betul-betul ni, rugi. So, video tu kamu tak boleh bertanya soalan, kamu kalau tak faham kamu tak tahu nak tanya siapa. So, lebih baik masuk kelas yang live supaya dalam live macam ni kamu boleh tanya apa juga soalan. Okey, terbaik Okey, baik. Kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, dan kalau kita lihat hari itu, kita dah belajar tentang pertama sekali kita dah belajar tentang pengertian sejarah. Kemudian kita juga telah belajar tentang pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Iaitu kita dah lihat 5 orang ini, Herodotus, E.H. Carr, Ibnu Khaldun, kemudian juga Profesor Khoo Kay Kim dan juga Muhammad Yusof Ibrahim. Kita dah tengok 5 orang ni. Kemudian juga kita telah lihat tentang masa silam dan ruang dalam sejarah di mana kita belajar tentang apa itu dekad, apa itu abad, dan juga kita dah belajar apa itu alaf. Baik, kemudian kita juga telah belajar tentang sumber sejarah. Sumber sejarah kita dah belajar, sumber sejarah ada 2. Sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tu iaitu sumber yang belum diolah, manakala sumber sekunder ialah sumber yang telah diolah dan diterbitkan. Itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat hari ini kita nak masuk yang mana cikgu? Hari ini kita nak lihat penyelidikan dalam sejarah. Bagaimana sejarawan dia buat penyelidikan, dia dapatkan maklumat sejarah. Macam mana cikgu? Macam mana dia tahu tentang penemuan tulang-tulang manusia rupanya beribu tahun, macam mana dia jumpa pinggan mangkuk yang lama-lama dulu, berapa tahun umur dia, macam mana dia tahu benda ni baik. So kita belajar hari ni tentang penyelidikan dalam sejarah. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat penyelidikan dalam sejarah ada 3 cara. Iaitu yang pertama, iaitu kita lihat kaedah bertulis. Yang pertama kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan, dan yang ketiga kaedah arkeologi. Kita akan tengok 3 ni kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. So kita tengok dulu kaedah bertulis, iaitu kaedah bertulis ini ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada mana? Maklumatnya pada sumber yang dipahat atau ditulis. Dipahat tu macam mana cikgu? Dipahat tu contohnya kan, kalau dekat batu bersurat.
Kalau kita tengok batu bersurat tu, okey, kan dia ada tulisan-tulisan dekat batu bersurat tu kan. Dan tulisan-tulisan dekat batu bersurat tu, so dia pahat dengan cara apa? Dia ambil pahat tu, kemudian dia akan ketuk. Macam tu. Okey. Gitu. Dia pahat. Okey, dia tulislah. Okey, macam tu. Jadi itu dipahat. Dipahat ataupun ditulis pada batu. Jadi kalau maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis, itu adalah kaedah bertulis. Di Asia Tenggara ni, tulisan yang tertua dikesan pada dinding gua. Dalam-dalam gua kan yang gelap kan. Dekat dinding-dinding tu ada tulisan-tulisan. Kemudian ianya dipahat pada batu, macam batu bersurat. Ditulis pada kulit-kulit kayu. Kulit kayu tu ada tulisan-tulisan kat situ ya. Dan juga gading gajah dan juga daun lontar. Nanti kita tengok daun lontar tu macam mana. So, kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang. Maknanya dalam diary. Kalau kamu tulis dalam diary kan tentang hari ni buat apa semua, itu adalah kaedah bertulis. Fail-fail kerajaan dan juga catatan-catatan pengembaraan. Kalau kamu travel, kalau let's say lah kamu travel daripada Selangor pergi ke Johor Bahru. So dalam perjalanan tu kamu catat kamu nampak apa? Kamu nampak ada kiri kanan kelapa sawit, kemudian kamu nampak jejantas, kemudian kamu singgah di di air keruh Melaka, kemudian kamu singgah di Tangkap makan dulu. So itu catatan pengembaraan. So proses kaedah bertulis ini adalah seperti di bawah. Macam mana proses dia? Proses kaedah bertulis ni mula-mula, kita kena mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Itu nombor satu. Iaitu kita akan mengenal pasti sumber sesuatu peristiwa. Contohnya, jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal ataupun juga di Belanda. Kenapa cikgu? Kerana negara kita pernah dijajah oleh Portugal, iaitu Portugis kan, masa Melaka tu. Dan juga negara kita pernah dijajah oleh Belanda. So, kalau kita nak buat kajian tentang sejarah negara kita boleh buat kajian di dalam negara kita, di Portugal dan juga di Belanda. Dan sumber bertulis ini juga mungkin terdapat dalam bahasa lain, seperti dalam bahasa Cina, dalam bahasa Sanskrit dan juga dalam bahasa Inggeris. So, langkah pertama ialah mengenal pasti sumber. Maknanya kena tahu sumber itu daripada mana. Itu yang pertama. So, bila kita dah tahu sumber itu daripada mana, mengenal pasti sumber itu, kemudian baru kita yang kedua, iaitu kita akan mendapat atau mengesahkan sumber bertulis tersebut. Maknanya let's say lah kamu jadi penyelidik sejarah. So, kamu perlu pergi ke tempat simpanan sumber itu. Contohnya kat mana cikgu? Contohnya tempat simpanan ni, bahan-bahan ini biasanya ada di mana? Di muzium, di arkib negara ataupun juga di perpustakaan. Kadang-kala sejarawan akan mentafsir maklumat ini dengan bantuan ahli paleografi dan juga ahli epigrafi. Paleografi dengan epigrafi ini adalah satu kajian berkaitan dengan bahan-bahan tinggalan lama-lama dan juga sejarah-sejarah tinggalan lama. Itu kamu kena dapatkan dan sahkan betul ke sumber bertulis ini. Macam mana nak sahkan? Kena pergi muzium, kena pergi arkib ataupun perpustakaan. Itu yang kedua. Maknanya mendapat atau mengesahkan sumber bertulis itu. Kemudian yang ketiga, kamu akan buat apa? Iaitu yang ketiga, kamu akan mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Bahan atau sumber rujukan yang telah didapati itu harus dikumpulkan di satu tempat. Kemudian sumber itu hendaklah dicatatkan dan disimpan untuk memudahkan
penyelidik membuat rujukan semula pada masa hadapan. Jadi itu tujuan dia. Sumber tu hendaklah dicatat dan disimpan. Bagi memudahkan penyelidikan itulah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, okey, bila kamu dah dapat sumber itu, kumpul sumber itu, kemudian yang keempat, kamu akan gunakan peralatan yang sesuai. Okey, penggunaan teknologi maklumat ataupun komunikasi serta peralatan arkeologi. Contohnya, bila kamu dah ada benda tu, sumber itu, maka kamu akan gunakan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, kemudian menyunting penulisan, di samping menyusun bibliografi dan statistik. Maknanya apa ni cikgu? Maknanya kamu akan gunakan peralatan yang sesuai untuk kamu kumpulkan maklumat. Kumpulkan maklumat. Jadi kamu akan guna komputer dan kadang-kadang kamu kena guna mikroskop. Let's say lah kamu jumpa ada benda macam ni kamu jumpa, okey, rupa-rupanya bahan ini adalah berusia 1000 tahun dulu dan ada tulisan-tulisan dekat atas ni. Jadi kamu pun nak buat kajian, kamu kena guna komputer. Jadi kamu mungkin juga akan guna mikroskop. So kamu akan kamu letakkan benda ni dekat mikroskop, kemudian kamu tengok, oh tulisan tu tulis apa. Oh okey, tulisan tu tulis, okey, oh rupa-rupanya Jashvin pernah tinggal di kawasan itu. Kemudian Aira juga pernah datang situ makan sama-sama. Lepas tu juga Ashvin juga pernah datang kat situ. Contoh. Okey. Jadi gunakan peralatan yang sesuai. Contohlah. Okey. Dan yang kelima, okey, kalau kita lihat, okey, yang kelima iaitu kamu kemudian yang terakhir menganalisis, iaitu kamu buat tafsiran. Keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan ini berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. So, dapatan seorang sejarawan perlu disebarkan bagi memperkukuh teori, pemahaman dan penghayatan terhadap satu peristiwa. Baik. Sebenarnya mungkin kamu tak berapa faham tentang kaedah bertulis ini, tapi sebenarnya macam ni. Baik. Let's say lah, katakanlah cikgu nak buat kajian tentang kemajuan perdagangan di negara kita pada suatu masa dahulu. Jadi kita fikir, cikgu pun fikir, pertama sekali mengenal pasti sumber. Mengenal pasti sumber, macam mana aku nak buat kajian tentang perdagangan negara kita ni. Baru teringat bahawa sebenarnya negara kita ni, tanah Melayu dulu Melaka kan. Melaka pernah buat perdagangan dengan Portugal, pernah buat perdagangan dengan Belanda, pernah buat perdagangan dengan Cina, kemudian pernah buat perdagangan dengan Sanskrit dan juga Inggeris. Jadi cikgu pun kena pergi negara-negara ni. Cikgu pun mengenal pasti sumber. Pertama sekali mengenal pasti sumber, cikgu kena pergi Portugal atau Belanda. Cikgu pun naik flight sampai ke Portugal dan Belanda. Sampai sana, dah tahu dah. Jadi, cikgu pun terus pergi nak bagi mana ni? Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis. Jadi, cikgu akan pergi ke muzium dia. Pergi ke muzium Portugal, pergi ke muzium Belanda, pergi jumpa orang sana, kemudian tengok dalam muzium tu. Dalam muzium tu ada satu, dia simpan satu surat tau. Satu surat tu dalam muzium tu ada satu surat. Dia kata, ini surat perdagangan antara Portugal dengan Melaka. Dulu pada tahun 1498, kapal Portugal pernah sampai ke Melaka. Kemudian Melaka menjual banyak barang seperti rempah ratus, kemudian juga biji timah dan sebagainya. Ini surat ini. Ini sumber bertulis. So, cikgu dah dapat dan sahkan, ini sumber bertulis yang betul. Itu yang kedua. Kemudian, jadi cikgu akan ambil sumber itu, cikgu kata dengan muzium tu kan, saya nak pinjam sekejap boleh?
saya nak dapatkan maklumat. Dia kata boleh. Jadi cikgu pun ambil dan cikgu pun catat. Jadi sumber hendaklah dicatat dan disimpan. So cikgu ambil ke buku lain, cikgu catat. Dia tulis, okey, Portugis pernah datang ke Melaka 1489. So 1489. Okey, Portugal singgah di Melaka. Okey, Melaka. So cikgu catatan macam tu. Kemudian bila cikgu dah catat itu, jadi kemudian cikgu akan gunakan peralatan yang sesuai, iaitu cikgu pun masukkan dalam komputer. Cikgu masukkan dalam komputer maklumat-maklumat tadi kan. Cikgu masukkan dalam komputer, kemudian cikgu menganalisa. Cikgu ambil bahan-bahan lain. Cikgu ambil bahan lain daripada China. Cikgu ambil bahan lain daripada Sanskrit dan Inggeris. Cikgu bandingkan. Yang ini kata 1489 Portugal dah sampai Melaka. China pula kata pada tahun 1450 China dah sampai Melaka. Yang ini pula Sanskrit kata India pernah sampai Melaka pada tahun 1420. Bermakna India sampai dahulu ke Melaka. Kemudian barulah China. Kemudian barulah Portugis. Nampak tak? Jadi cikgu pun buat satu penulisan. Sebenarnya pedagang yang sampai ke Melaka dulu ialah orang-orang India, pedagang India. Kemudian yang kedua pedagang Cina dan kemudian pedagang Portugis. Nampak? So itu cikgu guna peralatan itu dan cikgu telah menganalisis. Cikgu pun menganalisis. Bermakna di sini, kita kata bahawa pedagang-pedagang Cina dulu, India dulu telah sampai dan telah menyebabkan kalau kita lihat wujudnya perdagangan di Melaka. Kemudian, pedagang-pedagang Cina juga sampai untuk membawa barang dagangan di Melaka. Kemudian Portugis pula datang, untuk membawa barang dagangan dan melihat Melaka merupakan satu pelabuhan yang penuh dengan barang-barang dagangan daripada India dan China. So itu analisis cikgu. Jadi itulah dia kita kata sebagai kaedah bertulis. Mula-mula kenal pasti sumber. Yang kedua, mendapat atau mengesahkan sumber bertulis itu. Yang ketiga, kumpul simpan sumber itu. Yang keempat, gunakan peralatan yang sesuai. Dan kelima, analisis. Maknanya memberikan kupasan, memberikan review tentang maklumat itu. Itu adalah proses kaedah bertulis. Okey, nak tanya, boleh faham ke tak boleh faham? Okey, faham ke tak faham apa yang cikgu ceritakan tentang kajian ataupun kaedah bertulis ini? Ada sesiapa kat sini yang tak faham kaedah bertulis? Anyone here? Semua faham Okey, Nur Ain Sabrina, Nislina Damia dan juga Aira serta faham okey, baik, faham. So inilah dia kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni memang leceh sikit tetapi dia maklumat dia tepat. Maklumat dia tepat. Berbanding berbanding dengan yang satu lagi ni. Ini contoh-contoh Ini daun lontar dan juga batu bersurat. Okey, ini daun lontar. Okey, daun lontar ini digunakan untuk mencatatkan maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. So, sebenarnya daun lontar ni macam mana cikgu? Ini daun tau. Ini daun yang boleh dilipat-lipat sebenarnya dan setiap daun ini, di celah-celah daun itu akan ada tulisan-tulisan. Akan ada tulisan-tulisan. Jadi daun lontar ini telah mencatatkan banyak perkara tentang sejarah. So inilah dia daun, dipanggil daun lontar. Itu yang seterusnya. Ini bahan bertulis, daun lontar. Dan satu lagi, yang ini, batu bersurat. Ini batu bersurat daripada Terengganu. So kalau kita lihat, melalui penyelidikan terhadap prasasti ataupun juga batu bersurat. So batu bersurat Terengganu, pada yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi menceritakan perihal hukum Islam.
So hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Okey, nampak tak di sini? Bila diletakkan mikroskop, kita nampak bahawa ada tulisan-tulisan ini. Jadi bermakna inilah dia batu bersurat. So batu bersurat adalah adalah salah satu bahan dalam kaedah bertulis. Dalam kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis dia akan kerja apa? Daun lontar, batu bersurat, manuskrip, surat-surat peribadi, diary, dan banyak lagi. So itu kaedah bertulis. Kaedah yang mengkaji bahan-bahan secara bertulis. Itu dikatakan kaedah bertulis. Nampak? Contohnya macam ni. Kajian dokumen melalui kaedah bertulis iaitu perjanjian pangkor. Ni ada satu surat, okey, perjanjian pangkor. Dia ada tulisan-tulisan kat sini, di mana perjanjian ini adalah di antara Sultan Perak dengan juga Residen British, iaitu dengan Governor British, iaitu Andrew Clark. Perjanjian antara Perak dengan British ya. Jadi antara kandungan perjanjian ini termasuklah Sultan hendaklah menerima dan menyediakan sebuah kediaman sesuai untuk seorang pegawai British yang dinamakan Residen yang akan ditauliahkan ke Istana Baginda, dan nasihatnya mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Maknanya inilah dia tulisan yang telah ditulis dalam surat perjanjian tu. Dia dah tulis dalam surat perjanjian tu. Jadi inilah yang kita kata kajian dokumen melalui kaedah bertulis, iaitu surat perjanjian. Dan adakah kamu belajar ini? Ya, kamu akan belajar perjanjian pangkor ini, tetapi pada tingkatan 3 nanti. Tingkatan 3 nanti kamu akan belajar tentang perjanjian pangkor. Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan kaedah bertulis. Okey, kita dah lihat kaedah bertulis. So, kita teruskan lagi dengan kaedah yang kedua. Iaitu kaedah yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan ni lain sikit. Kaedah lisan. Lisan tu apa cikgu? Lisan tu sebenarnya adalah oral. Kaedah lisan tu adalah oral. Maknanya kaedah secara temu bual. Maknanya kaedah lisan itu kamu cuba dapatkan, cakap-cakap. Yes, betul. Mendapatkan maklumat melalui temu bual. Maknanya melalui interview. Dan tokoh yang dipilih untuk ditemu bual, bermakna orang yang kamu pilih tu untuk kamu interview tu, okey, dikenali sebagai orang sumber. Maknanya orang sumber. Dan orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang akan memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. So, maknanya dia cakap berdasarkan based on experience dia. Apabila kita menghargai orang sumber, bererti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Contohnya, okey, siapa kat sini yang masih ada datuk dan nenek dia? Ada? Siapa kat sini yang masih ada datuk nenek dia? Yes, nenek ada. Okey, baik, ada belah ayah okey. Datuk tak? Okey, kalau kamu bertanya kepada datuk dan nenek kamu, okey, kamu mungkin boleh bertanya, Tok, okey, dulu atuk ataupun nenek dulu pernah tak tinggal semasa zaman Jepun? Zaman Jepun dulu datang, atuk ada tak? Nenek ada tak? Mungkin dia akan kata apa? Ada. Atuk dulu masa zaman Jepun, dia mula cerita Dia mula cerita, atuk dulu zaman Jepun, Jepun tu ganas. Jepun tu kalau salah sikit je kan dia lempang je. Jepun tu lempang. Kan kadang-kadang kalau Jepun tu jatuhkan hukuman, dia akan ambil pedang samurai tu dan Jepun tu akan pancung kepala orang yang bersalah.
Oh, Jepun dulu ganas. Jadi kamu pun wah, kamu pun catat temu bual. Okey, catat temu bual tu. Oh, Jepun dulu ganas ya. Tu. Jepun tu ganas. Kemudian kamu cerita, apakah hukuman-hukuman yang Jepun pernah buat yang Atuk tahu dulu? Oh, kamu nak tahu? Jepun pernah lempang orang Melayu dulu takut. Sampaikan diorang takut apa? Takut kena penampar Jepun. Penampar Jepun. Dia bagi. Penampar Jepun. Kalau kena tu sakit. Jadi kamu pun catat. Penampar Jepun. Ui, tu lagi tu. Lepas tu kamu pun tanya. Tu, slipper Jepun tu ada kaitan ke dengan tentera Jepun ni? Baik. Sekarang soalan tu cikgu nak tanya pada kamu. Betul ke slipper Jepun tu datang daripada Jepun? Ataupun Jepun yang buat? Ke macam mana? Kamu tahu kan slipper Jepun? Tahu slipper Jepun? Tahu? Slipper. Slipar. Slipper Jepun tu kenapa dipanggil slipper Jepun Padahal Jepun tak buat. Jepun tak buat slipper Jepun tak buat slipper. Tapi kenapa dipanggil slipper Jepun? Siapa tahu? Cerita dia ada cerita. Cerita dia macam ni. Slipper Jepun tu sebenarnya wujud apabila orang-orang Melayu dulu pakai slipper. Okey, dia sebab dia bang macam kena slipper. Okey, baik. Slipper Jepun tu dulu orang-orang Melayu pakai. Okey, orang Melayu pakai pergi sana, pergi pasar, pergi mana-mana lah pakai slipper Jepun. Satu hari ada satu grup orang Melayu ini, okey, telah ditahan oleh tentera Jepun. Tentera Jepun cakap apa tau? Hai, watashi mau pergi mana? Watashi mau pergi mana? Lepas tu orang Melayu tu cakap, saya nak pergi ke kebun kat sana, tu kebun saya. Hai, tak boleh. Watashi tak bagi. Kan. So, tak boleh. Saya nak pergi kebun saya ni. Oh, kasih lawan lah. Mau lawan ya. Dia marah. So, Jepun tu marah, Jepun pun tengok. Ada slipper. Lepas tu, okey, dia pergi. Kasih keluar dia punya slipper. Satu orang Melayu tu keluarkan slipper tau. Keluarkan slipper tu, Jepun tu datang, Jepun tu ambil slipper tu. Oh, ini slipper. Dia ambil, kemudian dia ambil slipper tu, dia ambil dua-dua slipper tu kan. Kemudian, mari sini. Dia ambil slipper tu dua-dua tu. Kemudian dia datang kan. Dia terus buat macam ni. Dia lempang. Okey, dia lempang orang Melayu tu pakai slipper dua-dua tu. Dia lempang kat muka. Macam tu. Kuat pula tu. Jadi merahlah pipi dia dua-dua kena slipper. Jadi dia pun balik. Dia balik sakit lah macam ni kan. Balik. Lepas tu orang kampung tanya, kau ni kenapa ni? Aku kena slipper Jepun. Dia cakap, aku kena slipper dengan Jepun. Aku kena slipper dengan Jepun. Jadi, dia kena slipper Jepun. Dia kena slipper Jepun. Jadi sampai sekarang lah dia jadi slipper Jepun. Itulah dia. Sebab dia kena lempang dengan slipper Jepun. Slipper Jepun kan berat apa macam getah tu kan. Kalau ambil dulu slipper Jepun tu, cuba bayangkan kamu tepuk kat pipi kamu. Sakit tu. Sakit. Jadi itulah dia slipper Jepun. Bam. Jadi kamu yang dengar cerita je dengar cerita datuk kamu kan, kamu pun catat. Kena slipper Jepun ya. Dahsyat tu. Dahsyat. Itu temu bual. Itu kaedah temu bual, iaitu kaedah lisan temu bual. Iyalah Tok. Lepas tu kamu pun tanya balik. Tok, boleh percaya ke cerita Tok ni? Boleh percaya ke cerita Tok ni? Macam ya je kan. Tok kau cakap, kau nak maklumat ke tak nak? Kau tak nak sekarang aku cubit kau, aku lempang kau sekarang. Ni Atuk cerita ni, kau ambil je lah. Okey, okey tu. Okey, jadi kamu pun mencatatlah kan. So itu adalah kaedah temu bual kan.
Kaedah temu bual. Kan? Kamu janganlah persoalkan dia kan. Lainlah kalau betul-betul macam atuk kamu ceritakan. Atuk kamu panggil, Jashvin, mari sini. Kan? Hari tu, atuk tengok dekat belakang rumah tu ada naga. Besar, atuk takut. Atuk halau tu. Atuk baling dengan kayu. Naga tu lari. Kamu pula dengar cerita kan? Jashvin pun dengar. Iya ke atuk? Ya betul lah tu ni. Kan? Atuk cakap ni percaya lah. Kan? Kenapa kau tak percaya? Ya ke atuk? Ada naga. Ya ke? Kat mana? Kat mana? Kat mana tu? Ada kat belakang tu. Cuba tengok. Kamu pun pergi tengok belakang. Pergi-pergi. Okey. Atuk kamu pun tengok. Nampak tu? Nampak tu? Dekat dalam semua tu. Naga besar tu. Kamu pun tengok. Tu. Tu biawak tu. Tu biawak. Biawak. Naga lain tu. Naga lain. Atuk. Atuk nak buat kelakar pun janganlah dekat sini. Saya lapar ni. Atuk nak buat kelakar janganlah gini. Saya lapar ni. Atuk pun. Atuk nak buat lawak pun kau nak marah. Tak geng, tak sporting lah kau ni. Alah tu, jangan mengajuk. Jom kita makan. Macam tu. Okey. Jadi, itulah dia. Kan? Atuk kau nak buat lawak rupanya. Kan? Jadi, okay. Jadi, itu masalah kepada kaedah lisan. Kaedah lisan ni, kadang-kadang banyak unsur-unsur tokok tambah. Benda kecil biawak dikatakan naga. Kadang-kadang benda biasalah kan. Perasan tak macam korang kan cerita. Kadang-kadang cerita benda kecil je. Contohnya kawan kamu dekat sekolah kawan kamu tengah buat pendidikan seni. Potong ambil pisau kan, ambil pisau ataupun gunting lah. Ambil gunting, so dia gunting kertas tu tergunting sikit. Alamak, tergunting jari, berdarah sikit. Kamu pun tunjuk kat kawan kamu, berdarah lah sikit kan. Kawan kamu cakap, berdarah lah ni apa semua kan. Apa pasal? Aku tergunting jari ni apa semua. Lepas tu kawan cerita, si tu, dia tu dah terpotong jari lah dia kan. Lepas tu, cerita kamu potong jari tu, dah sampai kelas sebelah. Kelas sebelah saya cakap apa? Aku dengar-dengar kan, jari kau potong habis. Lepas tu katanya sebab kau gaduh dengan kawan kau hari tu. Apa hal kau ni? Iya, budak sebelah cakap. Kemudian budak kelas hujung pula cakap, aku dengar cerita kau punya tangan habis kena potong. Berdarah, betul ke? Kau ni, apa benda ni? Kan? Aku dengar cerita sampai nak bawa ke klinik bagai. Lepas tu kelas-kelas hujung yang kat atas pun cakap apa? Aku dengar cerita kau dah tenat. Kan? Sebab apa? Sebab dengar cerita ni kau punya tangan habis yang kena potong. Kamu cakap apa? Aku punya cerita sebenar, aku terpotong jari sikit aja. Terpotong jari sikit aja. Tapi bila dah sampai cerita tu dah beratus-ratus orang cerita. Cerita kamu kena potong tangan. Lepas tu dah tenat lah apa bagai kan. Jadi nampak tak? Kaedah lisan ni satu masalah dia iaitu apa tau? Iaitu dia akan ada tokok tambah. Benda kecil jadi besar. Perasan tak? Benda kecil jadi besar. Itu masalah kaedah lisan. Sukar untuk dipercayai. Kalau kita nak tahu, kita kena sahkan berita tu dulu. Baru kita boleh ambil maklumat. Kan? Kalau tiba-tiba sekolah mencatatkan, hari ini kejadian seorang pelajar telah cuba membunuh diri kerana memotong tangan. Padahal kamu cuma terpotong jari sikit je. Pasal nak potong kertas, terpotong jari sikit. Dah cerita pasal kamu nak bunuh diri pasal potong tangan. Nampak tak? Jadi unsur kaedah lisan ini dia kena semak betul-betul sebab banyak sangat unsur-unsur yang tambah-tambah. Jadi sebab itu kaedah lisan ni boleh digunakan tapi kena check dulu cerita betul ke tak betul. Macam kamu kalau atuk kamu tadi cerita pasal belakang rumah ada naga, takkan kamu nak terus catatkan, siap call polis. Polis bomba, nak bagi tahu sebenarnya dekat belakang rumah saya ni ada naga.
Bomba gelak kaja nanti. Nanti polis kata, naga apa? Naga tahun baru Cina. Naga tahun baru Cina minggu lepas dia. Minggu ni naga tahun baru Cina dah simpan dah. Dah simpan. Naga tahun baru Cina dah simpan. Kan? jadi jadi itu kena sahkan maklumat dulu. Okey. Jadi itu masalah kepada kaedah lisan. Baik. Terdapat, kita lihat kaedah lisan ini terdapat 3 tahap. 3 tahap dalam kaedah lisan. Tahap pertama, okey, kalau kamu nak buat temu bual 3 tahap dia. Yang pertama, kamu mesti bersedia. Iaitu kamu kena tentukan dulu tokoh dia siapa. Ini penting, menentukan tokoh. Kemudian yang kedua, kamu kena tentukan dulu skop ataupun perkara yang akan ditemu bual. Dan kamu perlu memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Maknanya kamu nak tahu cerita tentang sejarah, tentang sesuatu perkara. Jadi kamu kena tentukan tokoh dan skop yang betul. Kamu tak bolehlah, let's say lah kamu nak temu bual Tun Dr. Mahathir. Tahu kan Tun Dr. Mahathir? Kenal tak Tun Dr. Mahathir? Kenal kan Tun Dr. Mahathir? Kenal tak? Kenal. Okey. Bagus. Kalau kamu kenal Tun Dr. Mahathir, okey, takkan kamu nak tanya Tun Dr. Mahathir macam mana agak-agaknya permainan badminton oleh Lee Chong Wei. Kamu jumpa Tun Dr. Mahathir tapi tanya pasal badminton. Nampak skop tak kena. Okey, perkara yang nak ditemu bual tak kena. Kamu jumpa Tun Dr. Mahathir, kamu cakap apa? Tun Dr. Mahathir, tahu tak apa pendapat Tun Dr. Mahathir tentang Muhammad Salah yang menyertai Liverpool? Setakat ini dia telah menjaringkan banyak gol untuk Liverpool. Dan Manchester United asyik kalah. Apa pendapat Tun Mahathir tentang perkara ini? Tun Mahathir akan macam ni tau. Kemudian Tun Mahathir kan, dia akan datang kepada kamu kan, dia buat macam ni. Bish, bish, bish. Aku ni Tun Dr. Mahathir. Bukannya Alex Ferguson. Bukannya David Beckham. Man U Jadi kena tanya perkara yang betul. Dia marah. Kan? Dia kata. Kan? Alisha dan Nia cakap dengan abang kamu. Kan? Minta masuk gua Minta masuk gua kan? Manchester United semua nak masuk gua dah. Jadi masuklah gua. Okey. Baik. Gurau-gurau. Okey. So bermakna kamu kena tentukan skop. Skop yang betul. Okey, skop yang betul. So kalau salah tanya, pelik jadinya. Contoh macam korang nak tanya cikgu. Cikgu Rafi, saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Cikgu, kalau 3 kali 5, okey, gunakan teorem Pythagoras, apa hasil dia? Cikgu cakap apa? Cikgu ni cikgu sejarah, yang kamu bagi matematik kenapa? Kan? Nampak tak? Kena skop yang betul, perkara yang betul. Ada ke tanya cikgu sejarah, tanya pasal matematik? Kan kelakar tu. Jadi kena tentukan skop yang betul. Nampak tak? Perkara yang ditemu buat tu mesti betul dengan tokoh dia. Abang kamu gelak Okey, baik. Okey. Kemudian tahap yang kedua. Yang kedua iaitu kamu kena rakaman temu bual. Maknanya temu bual tu kamu kena rakam tau, record. Kena record temu bual itu dan kamu kena membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji. Terutama dengan meneliti sumber bertulis dulu. Maknanya dapatkan maklumat dulu. Kemudian barulah kamu kena yakinkan tokoh tersebut untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian itulah. Maknanya kamu kena dapatkan kerjasama tokoh tersebut untuk memberikan maklumat. Dan yang ketiga, barulah kamu membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman itu dan menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis. Kena nilai dulu. Kemudian menyimpan rakaman itu dengan baik. So, itulah 3 proses kaedah lisan.
Kalau kamu jumpa atuk kamu, dia pernah hidup dalam zaman Jepun, bolehlah tanya dia pasal zaman Jepun. Tapi kalau kamu jumpa atuk kamu, kemudian kamu tanya dia pasal Doraemon ke, kan, pasal anime ke, kan, ataupun pasal jumpa atuk kamu tapi tanya pasal Goku ke, kan, pasal apa lagi? Pasal anime yang terbaru ke, kan. Dah tentu-tentu dah dia tak tahu. Jadi kamu kena tanya benda yang betul. Jangan tanya benda merepek-repek macam tu. Okey. Baik. So itu 3 tahap dalam kaedah lisan. Okey. Baik. Um, Sebelum kita pergi kepada kaedah arkeologi, okey, nak tak kita buat nota dulu untuk kaedah bertulis dan juga kaedah lisan. Nak tak? Okey, kita buat nota kecil, okey, untuk kaedah bertulis dan kaedah lisan dulu. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Nak? Okey. So, seperti biasa, okey, kita akan buat nota berkaitan dengan kaedah bertulis dan kaedah lisan dulu. Seperti biasa, okey, kamu boleh dapatkan sehelai kertas, okey, dan juga kemudian kamu boleh lipat dua, okey, dan juga lipat satu lagi untuk mendapatkan tempat ruangan. Okey, ruangan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan kalau kamu ada kertas sebelum ini, kalau kertas sebelum ini ada ruangan lagi di depan atau di belakang, boleh gunakan. Ya, jangan membazir. So boleh gunakan ruangan yang seterusnya. Okey, boleh Aira? Boleh Jasmine? Okey, boleh juga Thaqif? Dan juga boleh ke Naufal? Zafira boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh? Boleh. Okey, boleh. So, okey, baik. So, okey, pastikan kamu dah bersedia dengan kertas itu dan juga pen. Okey, jadi kita nak mulakan untuk buat nota berkaitan dengan kaedah bertulis dahulu. Okey, so cikgu harap kamu semua dah sedia. Okey, dan kalau dah sedia, dah sedia? Okey, kita akan mulakan untuk nota kita, okey, iaitu kita boleh buat tentang 1.5 iaitu penyelidikan. 1.5 okey, iaitu penyelidikan. Okey, penyelidikan dalam sejarah. Kemudian 1.5 tu sebenarnya adalah subtopik. Okey. Dalam bab 1 ada 7 subtopik. So dia akan guna satu tu bab 1. Kalau bab 1, kemudian yang poin 1 tu maknanya poin yang pertama. Subtopik yang pertama bermakna 1.1 perkara yang pertama. 1.2 bermakna bab 1 perkara yang kedua. 1.3 bermakna bab 1 perkara ketiga. Yang ini 1.5 kan? Maknanya bab 1 perkara yang kelima. Nanti kalau bab 2, dia akan mula pula 2.1 bermakna bab 2 perkara pertama. 2.2 maknanya bab 2 perkara yang kedua. 2.3 bab 2 perkara ketiga. Macam itulah dia susun. Okey. Baik. So okey. So itu yang kita kena faham. Okey. So penyelidikan dalam sejarah kita mulakan dengan kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis kalau kita lihat ni, okey, dia ada 5. Okey, kita boleh tulis iaitu kaedah bertulis itu maksudnya apa? Okey, kaedah bertulis iaitu kita kata mengambil maklumat. Okey, mengambil maklumat yang dipahat daripada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, kaedah bertulis mengambil maklumat daripada kita buat macam nilah, kita buat pendek-pendek sikit. Okey. Okey, baik. Mengambil maklumat sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, contoh sumber
Kita boleh ambil, iaitu kita boleh ambil contoh daripada apa? Contoh daun lontar. Kemudian juga batu bersurat. Kemudian juga kita boleh ambil lagi, contoh daun lontar, batu bersurat. Kemudian kita boleh ambil lagi iaitu manuskrip, manuskrip, catatan pengembaraan. So ini adalah dan juga mungkin kita boleh ambil dokumen. Itu adalah kaedah bertulis. Mengambil maklumat daripada sumber yang dipahat atau ditulis, contoh daun lontar, batu bersurat, manuskrip, catatan pengembaraan dan dokumen. So kita boleh buat, kita buat beginilah. Kita boleh buat dia punya cloud dia, kaedah bertulis. Kemudian kita boleh buat dia punya kotak dia macam tu. Right. Dan juga kita boleh relatekan dia begitu. So kaedah bertulis, mengambil maklumat daripada sumber yang dipahat atau ditulis, contoh daun lontar, batu bersurat, kemudian manuskrip, catatan pengembaraan dan juga dokumen. Baik, kemudian kita boleh tulis kat bawah ni iaitu tentang proses kaedah bertulis. Proses kaedah bertulis ni, kita kena kita buat beginilah dekat tengah-tengah ni. Supaya dia lebih jelas. Proses kaedah bertulis. Yang pertama kita akan buat, pertama sekali mengenal pasti sumber. Mengenal pasti sumber. Itu yang pertama. Mengenal pasti sumber. Bagi sesuatu peristiwa. Sesuatu peristiwa. Itu yang pertama. Mengenal pasti sumber. Sengaja cikgu huruf besarkan supaya dia jelas. Baik. Kemudian yang kedua kita akan cuba untuk apa yang kedua? Yang kedua iaitu mengesahkan sumber. Mengesahkan sumber bertulis. Mengesahkan sumber. Pertama, mengenal pasti sumber. Yang kedua, mengesahkan sumber. Iaitu kita buat di mana? Mengesahkan sumber di mana? Di museum ataupun juga di arsip. Mengesahkan sumber. Kemudian yang ketiga kita akan buat iaitu ini dia, mengumpul dan menyimpan sumber. Mengumpul, kemudian kita buat tanda dan menyimpan. Mengumpul dan menyimpan sumber. So itu kita buat secara di tengah-tengah lah. Mengenal pasti mengenal pasti, mengumpul dan menyimpan sumber, itu yang ketiga. Dan seterusnya menggunakan peralatan yang sesuai. Menggunakan peralatan sesuai. Peralatan sesuai. Dan yang terakhir kita akan buat iaitu menganalisis. Menganalisis. So menganalisis. So ini macam mana nak buat cikgu? Sebenarnya cikgu nak buat begini. So kita akan buat dia begini. So ini proses kaedah bertulis. So cikgu akan bulat-bulatkan dia. Mula-mula mengenal pasti sumber sesuatu peristiwa.
kemudian mengesahkan sumber di muzium, kemudian mengumpul dan menyimpan sumber, kemudian menggunakan peralatan yang sesuai, dan juga yang terakhir menganalisis. So, apa yang cikgu akan buat iaitu cikgu akan buat tanda kat warna lain. Okey, mula-mula nombor 1 yang ini. Yang ini cikgu buat begini. Okey, kemudian begini. Kemudian begini. Dan yang terakhir begini. Di samping itu cikgu juga boleh nomborkan. Contohnya apa? Pertama, ni nombor 1. Kemudian ini nombor 2, mengesahkan sumber. Ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber. Keempat, menggunakan peralatan sesuai. 5, menganalisis. Inilah dia kaedah untuk kita buat nota berkaitan dengan kaedah bertulis. Okey, kalau dah siap salin boleh tulis dah Ha. Okey, Takif. Okey, Takif dah siap. Yang lain-lain, kita tunggu yang lain-lain Kita tunggu yang lain-lain siap. Ah. Ah. Okey, Zafira. Zafira pun dah siap. Bagus. Okey, tunggu kawan-kawan kita siap Okey, Ishin. Ishin pun dah siap. Okey. Kita tunggu kawan kita siap Sekejap. Okey, ingat nota-nota yang kamu dah buat selama dalam kelas cikgu. Okey, jangan dibuang, letak setempat Letak setempat, supaya dia tak hilang. Bila hilang, susah nak buat balik. Kena faham tu.
Tapi kalau nak buat balik boleh. Okey, tapi dengan cara apa? Kamu kena tengok video kelas kita, okey, dalam YouTube channel cikgu tu. Kamu kena tengok balik dalam itu dan kemudian kamu kena buat balik. Kena tiru balik. Jadi tak susah tak susah. Sekarang boleh tengok dalam YouTube je. Okey, di sana dah siap Okey. Di sini ada Lisha Dani, ada Ishin, dah Zafira, Takif, mungkin Jasmine, Hansen, Wilson, belum siap lagi. Mana si Hansen, Wilson mana? Okey. Anis Sumaya. Ni nak tanya korang lah sementara kita tunggu kawan-kawan kita siap kan. Nak tanya korang lah. Oh, cikgu saya dalam bilik kuarantin Sonobu. Oh ya ke Jasmine? Kamu kuarantin kerana apa? Positif COVID ke? Jasmine? Ya ke? Okay. So get well soon ya. Okay. So take care of yourself. Okay. So kuarantin betul-betul. Drink a lot of water ya. Okay. Drink a lot of water. Okay. Baik. Yang lain-lain cikgu nak tanya lah. Kalau agak-agak macam cikgu ni. Kalau menjadi pelakon drama ke, okey tak agak-agaknya? Menjadi pelakon ni. Sesuai ke? Macam tak sesuai je. Aira, okey ke tak Aira? Kalau cikgu jadi pelakon. Sesuai Aduh. Tapi susah. Kan kalau cikgu jadi pelakon ke apa semua nanti. Biasanya kalau jadi pelakon, siapa nak ajar sejarah kan? Siapa nak ajar sejarah? Problem juga tu. Okey. Baik. Anis Sumaya dah siap Anis Sumaya dah siap okey. Alisha Dania dah okey. Okey, so okey, kalau dah siap semua kita akan teruskan dengan okey. Boleh kita teruskan untuk kaedah seterusnya? Boleh Boleh? Kalau boleh cikgu tutup. Okey. Okey. Okey, boleh kita teruskan untuk korang tak sempat nak salin? Ke cikgu teruskan kepada kaedah lisan okey, boleh Boleh teruskan. Okey, boleh teruskan. Terima kasih banyak Nur Ain, Sabrina. Okey. Baik, so kita akan teruskan untuk kaedah lisan pula. Okey, seperti mana yang kita telah pelajari tadi. Okey, kita nak lihat pula tentang kaedah lisan. Okey. So kepada para pelajar yang mungkin dah buat sebelah kiri ke sebelah kanan, okey cikgu buat sebelah kanan pula. Di sinilah. Tapi kalau kamu nak buat sebelah kanan pun boleh, sebelah bawah pun boleh, mana-mana pun boleh lah, asalkan ada ruang yang ketiga ke ruang yang keempat ke kan, mana-mana pun boleh. So kita akan buat kaedah lisan pula. Okey, kaedah lisan. Okey, kaedah lisan iaitu proses kita kata mendapatkan maklumat, okey, maklumat melalui temu bual. Temu bual. So kemudian kita boleh ambil iaitu tokoh yang ditemu bual itu akan menjadi apa? Akan menjadi orang sumber. Orang sumber. Begitu. So orang sumber itu akan memberikan maklumat. Okey, berkaitan dengan melalui pemerhatian. Okey. So tokoh orang sumber akan beri maklumat. Menerusi apa? Maknanya menerusi pengalaman.
okey, dan pemerhatian ya. Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri ataupun pemerhatian. So kita boleh buat itu berkaitan dengan pengalaman sendiri dan pemerhatian. Gitu. So kita boleh buat ini, okey, untuk kita kita buat berkaitan dengan kaedah lisan. So seperti yang macam cikgu buat tadi, kita buat sama je supaya kita nampak. Okey, mungkin ada yang bertanya, cikgu, macam sama je bentuk, corak, kaedah bertulis dengan kaedah lisan. Okey, maklumat tak sama tapi corak kita samakan. Okey, kenapa cikgu samakan corak? Supaya kita tahu, oh, yang bulat-bulat ini adalah tajuk dia. Dan yang petak itu adalah maklumat perincian dia. Supaya otak kita senang untuk set. Oh, okey. Dia jadi samalah. Dia jadi sama. Jadi memudahkan kita untuk faham nota kita sendiri. Okey, begitu. Baik. Kemudian kita akan lihat 3 tahap dalam kaedah lisan. Okey. Okey, so kita boleh buat 3 tahap. Bila 3, kita tak perlu tulis perkataan lah. Kita boleh tulis nombor 3 tahap. Okey, kaedah lisan. Okey, 3 tahap kaedah lisan. Okey, iaitu kita boleh buat tahap pertama. Okey. So kita akan jarakkan dia sikit. Okey, tahap pertama iaitu persediaan. Okey, persediaan iaitu apa persediaan dia? Okey, tentukan tokoh. Okey. Kemudian yang kedua iaitu tentukan tokoh dan dan perkara yang ditemubualkan. Ditemubual. Ini penting. Okey. Itu penting. Tahap pertama persediaan, tentukan tokoh dan perkara yang ditemubual. Okey. Kemudian yang kedua kita akan buat tahap kedua. Okey, so tahap kedua di bawah ini kita akan buat tahap kedua iaitu rakaman temu bual. Kamu kena rakaman kena rakam temu bual itu. Okey, tahap kedua rakaman temu bual dan rakaman temu bual itu kita akan buat iaitu kita kata buat persediaan lengkap. Buat persediaan. Kemudian yang seterusnya membuat persediaan. Yang seterusnya iaitu meyakinkan tokoh untuk beri kerjasama. So rakaman temu bual, buat persediaan, meyakinkan tokoh untuk beri kerjasama, dan tahap yang ketiga. Tahap ketiga kita boleh buat tahap ketiga di sini, iaitu tahap ketiga. Iaitu kita akan buat memproses rakaman. Memproses rakaman. Ini untuk kaedah temu bual tu tadi memproses rakaman. Iaitu kita akan buat senarai dan salin. Iaitu kita akan buat apa? Menyalin dan menyunting rakaman. Kemudian seterusnya kita akan selain daripada menyalin dan menyunting, kita akan menilai fakta bertulis. Menilai fakta
dengan sumber bertulis. So, itulah dia. Okey, 3 tahap kaedah lisan. So, kita kotakkan dia. 3 tahap kaedah lisan. Kemudian kita akan buat bulat-bulat sama seperti yang sebelah tadi. Okey, tahap pertama. Kemudian tahap kedua. Kita buat panjang sikit. Okey. Okey, tahap kedua. Dan satu lagi iaitu kita akan buat tahap yang ketiga. Okay, so kita buat. Okay. So tahap ketiga. Baik. So dengan cara itu kita akan sama juga buat. Okay. Iaitu kita akan buat. Kita drawkan dia punya flow. Okay. So tahap pertama. Kemudian dia akan pergi pada tahap kedua dan tahap kedua akan pergi kepada tahap ketiga. So perlu nombor? Tak perlu sebab kita dah buat numberingkan dia dekat sini kan. Iaitu kita dah buat tahap pertama, kemudian kita dah buat tahap kedua dan juga kita dah buat tahap ketiga. Gitu. Okay. Tahap pertama, kedua dan juga ketiga. Boleh salin. Okey, Ishin dah siap. Yang lain-lain? Kita tunggu kawan-kawan lain siap Okey, Siti Ajar pun dah siap, Takif pun dah siap. Okey, bagus. Okey, Zafira pun dah siap. Okey. Nisrina pun dah. Okey, baik-baik, bagus. Okey, baik-baik. Alisha pun dah siap. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan kaedah bertulis dan juga kaedah lisan. Kaedah arkeologi kita akan kita akan bincangkan untuk next class sebab kaedah arkeologi ni ada dua Kaedah arkeologi ni iaitu kaedah yang akan korek tanah, kemudian dia akan cari bahan-bahan sejarah.
Tetapi kaedah arkeologi ni ada dua. Satu kaedah arkeologi di atas tanah tu dia cari bahan. Satu lagi kaedah arkeologi dalam air, di mana diorang akan menyelam dalam laut ataupun dalam tasik ataupun dalam sungai. Diorang akan cari bahan-bahan tinggalan sejarah dalam air. Itu pun menarik juga tu. Kaedah arkeologi dalam tanah dan juga dia tengok Titanic ship. Betul lah tu. Dan juga satu lagi dalam air. Itu dipanggil kaedah arkeologi. Okey. Tengok Titanic. Okey. Kalau untuk pengetahuan kamu rasa-rasa lah mungkin kamu pernah dengar cerita tentang Titanic Titanic tu tenggelam dalam laut, dalam tak agak-agaknya? Kamu rasa dalam tak agak-agaknya? Terlalu dalam. Ya, betul. Dia dalam sebenarnya. Dalam dia adalah lebih kurang, kalau tak silap cikgu, 1.2 kilometer. Maknanya 1,200 meter. Dia punya tenggelam. Jadi dia jatuh tu tenggelam di tempat yang mana kedalaman dia itu cahaya matahari pun tak masuk. Maknanya dia punya tempat dalam dasar laut tu terlalu gelap. Tak jumpa memang cahaya matahari tak sampai. Maknanya terlalu gelap. Itu tentang kapal Titanic tu. Yang mana telah tenggelam di dalam akibat berlanggar dengan iceberg, kemudian tenggelam jatuh ke dasar sedalam 1.2 kilometer. Kalau tak salah lah 1,200 meter. Macam tu. Jadi kalau dah 1,200 meter memang lautan di dasar tu sangat gelap lah. Sangat gelap. Baik. So dah siap untuk yang kes tahun lepas. Kalau yang submarine yang Indonesia yang kes tahun lepas pun sama juga. Dia bermain di bawah 1,000 meter. Kalau submarine ni biasanya di bawah 500 meter ataupun rasanya bawah 200 meter lah. Itu tenggelam dia. Dan itu dikatakan sebagai satu peristiwa yang menyayat hati. Baik, sebelum tu tadi dah siap dah salin? Dah siap salin semua Sempat tak salin tadi? Tentang kaedah bertulis dan kaedah lisan tadi. Sempat tak? Sekejap. Hello. Sempat sempat. Cikgu nanti air salin. Baik, kepada mana-mana pelajar yang tak sempat nak salin ke ataupun kamu rasa macam, cikgu saya dah sempat salin hari ni, tapi yang nota sebelum ni saya tak sempat salin lah cikgu. Boleh tengok di dalam YouTube channel cikgu, iaitu di playlist Sejarah Tingkatan 1 2022. So kamu tengok kat dalam tu ada senarai video-video kelas kita yang kamu boleh tengok balik dan kamu tengok macam mana kita buat nota-nota itu. Mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, tak ada latihan ke? Ada. Tapi latihan kita akan buat selepas habis bab 1. Jangan awal-awal. Kalau awal-awal ni macam tak habis bab lagi nak bagi latihan. Betul tak? Kita tunggu habis bab 1 baru kita buat latihan. Okey ke tak okey? Dan latihan tu kita akan buat sama-sama. Bukan kamu seorang-seorang buat lepas tu hantar. Bukan. Latihan kita akan buat sama-sama. Kalau korang, cikgu bagi homework, suruh korang buat, memang korang tak buat. Kalau cikgu bagi kan, lepas tu korang buat kat rumah. Sila buat kat rumah ya, nanti dah siap boleh hantar. Tak buat, confirm tak buat. Betul. Siapa kata? Ya. Jadi, baik kita buat sama-sama. Confirm kamu buat. Bila buat sama-sama, kamu akan jawab sama-sama kan? Jadi, sabar nanti cikgu akan bagi latihan, kita buat sama-sama dan bincang sama-sama. So, cikgu rasa itu sahaja pada hari ini untuk sejarah. Jangan lupa pukul 3 nanti kita ada kelas geografi tingkatan 1. So, kita jumpa petang nanti ya. So take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Bye. 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 Waalaikumsalam. Bye.